Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebagai manusia adalah mereka yang menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Dan sebaik-baik seruan adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Dan sebaik-baik petunjuk juga adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Sebaik-baik umat adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berada pada umat yang mana sekalipun. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, yakni seruan Allah Subhanahu wa taala, dan juga penuhilah juga seruan Rasul. Ya, apabila da'akum, seruan itu diserukan kepada kamu, lima yuhyikum, agar dengannya dapat memberi kehidupan kepada kamu. Wa'lamu, dan hendaklah kamu ketahui, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala itu mendinding antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala lah kamu akan dihimpunkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang beriman, dan dalam seruan itu ada seruan yang lain. Wahai orang yang beriman, itu satu seruan. Lalu diseru oleh Allah, hendaklah kamu sahut seruan. Apa maksudnya di sini? Inilah tarbiyah. Apabila dinamai tarbiyah, maka ya ayyuhalladzina amanu termasuklah Rasulullah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi untuk menyuruh manusia kepada Allah. Tentu ayatnya juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah menyuruh Nabi, lalu dirinya menyuruh atas dirinya sendiri. Maknanya dimulai atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajibu lillahi wa lirrasuli, penuhilah, sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga seruan Rasulnya. Pertanyaan di sini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya seruan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan juga seruannya Rasulullah. Jadi soalannya, adakah tidak cukup seruan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukan dikatakan tidak cukup, tidak juga dikatakan tidak sempurna, tapi Allah mendidik, menterbiah kita tentang hubungan kita dengan Allah melalui Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Ini maksudnya dibimbing oleh Allah melalui kitab Allah, melalui Al-Quran, agar jangan kita melepaskan diri kita daripada ikatan kita dengan baginda Rasulullah, walaupun kita orang yang bersalah. Jangan sampai kita menyatakan kita orang bersalah, tidak layak untuk mengikat hubungan dengan Rasulullah. Tidak, ikatlah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagaimana manusia yang difahami dengan akal-akal kita.
Bila salah seorang di antara manusia, apabila dia tidak jujur, dia tidak setia, lalu ditinggalkan. Apabila orang ini berkhianat, lalu ditinggalkannya. Tapi tidak baginda Rasulullah. Walaupun orang itu tidak setia, orang itu tidak jujur, berkhianat atas Rasulullah, Rasulullah masih memanggilnya, Rasulullah masih mengingatkannya, membimbingnya, menterbiahnya. Seperti mana kita lihat berapa ramai orang yang kafir, Rasulullah tidak meminggirkan mereka, tidak meminggirkan, tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika fa'arid anhum, pergilah daripada mereka. Pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seru mereka, sembahlah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Apa maksudnya? Itu orang kufur, orang yang buat jahat dengan Nabi, mengikat perjanjian lalu memutuskannya, mengikat perjanjian lalu berkhianat dengan perjanjian. Tapi Rasulullah SAW masih memanggil mereka, tidak dibiarkan, sehingga beribu-ribu di antara mereka kemudiannya masuk Islam. Mengapa? Agar mereka menerima, menyahut seruan Allah dan Rasul, walaupun siapa dia. Ada di antara mereka, sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, Nabi menyuruh mereka kepada Allah. Mereka meninggalkan keimanan, mereka tidak berminat untuk menyahut seruan. Tetapi apabila Rasulullah SAW wafat, lalu kerja dakwah diambil oleh para sahabat, lalu menyuruh mereka, dan mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Pada zaman Nabi tak masuk Islam, tetapi tidak dibiarkan. Para sahabat ambil kerja Nabi, dakwah, sehingga mereka pun masuk Islam. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul adalah sebaik-baik seruan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Siapa pun di antara kita yang tidak boleh meninggalkan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sehinggalah apabila ataupun ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup sekalipun, bila ada di antara para sahabat, walaupun dia sedang solat, Nabi akan memanggilnya ketika itu. Dia bukan solat fardu. Solat fardu selesai dengan Rasul, dia bangun untuk solat sunat, mungkin solat tahiyatul masjid. Rasulullah melihat dia sedang berdiri solat, lalu Rasulullah pun memanggil dia, kemari kamu, wahai Ubay, kemari. Ubay itu dengar panggilan Nabi, tapi dia teruskan solat. Habis bagi salam, dia mari ke Nabi, ya Rasulullah, bukankah kau mengetahui bahawasanya aku sedang solat tadi, tapi tetap juga engkau memanggilku, mengapa ya Rasul? Lalu Rasulullah bertanya padanya, apakah engkau pernah mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum? Wahai orang yang beriman, apabila kamu dipanggil, penuhilah seruan itu, panggilan itu. Allah dan Rasul memanggil kamu, penuhinya. Apa maksudnya di sini? Orang itu solat hukumnya sunat saja, tapi bila Rasulullah memanggil, seruannya itu wajib. Di sinilah kita lihat berapa besarnya seruan Nabi. Barulah kita nampak bahawasanya seruan Rasulullah SAW sebesar-besar seruan dan sebesar-besar hukum wujud di situ. Sedangkan kita melihat orang akhir zaman, bangun sebahagian mereka menyatakan cukup kami dengan Al-Quran, tidak memerlukan hadis. Maksudnya tidak memerlukan Rasulullah dan seruannya.
Quran memadai buat kami. Quran memadai buat kami. Dan apa yang berlaku hari ini tentang kelompok-kelompok itu sebenarnya adalah hadis baginda Rasulullah. Nabi kata akan datang satu zaman di mana mereka duduk-duduk saja. Lalu datanglah orang dakwah kepada mereka, dakwah dengan Quran dan juga sunnah. Lalu mereka menyatakan cukup bagi kami dengan Quran, sunnah kami tidak perlukan. Kami tidak perlukan sunnah. Apa maksudnya di sini? Dia meninggalkan sebesar-besar seruan. Sahabat Rasulullah sedang solat, bermunajat dengan Allah, tawajjuh dengan Allah, khusyuk dengan Allah, sujud, tunduk, khuduk, semua ada dalam solatnya. Sebab itu sahabat Rasulullah yang solat. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Lalu Rasulullah memanggil, dia kena mari ke Nabi juga. Khusyuk ada, tawaduk ada, munajat kepada Allah dalam solat. Tapi bila Rasulullah memanggil, dia kena pergi ke Nabi. Apa maksudnya di sini? Di sinilah solat ada zahir dan batin. Ada solat hukumnya secara umum, ada juga solat hukumnya khusus. Maksudnya apa? Hanya ulama tasawuf yang saja memperhalusinya. Ahli zahir tidak berjaya memperhalusi mengapa Rasulullah memanggilnya walaupun dia solat. Ahli zahir hanya menghukum zahir, hukum pada zahir, hukumnya batal atau tidak. Tapi hakikatnya adalah walaupun dia sedang solat, Rasulullah memanggilnya, panggilan Nabi dapat menyempurnakan solatnya. Panggilan Nabi menyebabkan solatnya sempurna dan diterima oleh Allah. Panggilan Nabi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memustajabkan permohonannya. Kan istimewa. Ini khusus. Mengapa? Ulama berfatwa, sekiranya Nabi memanggil dia solat, dia mari ke Nabi, solatnya tidak batal. Seperti mana contoh, Nabi memanggilnya sedang dia berada di rakaat yang pertama. Mungkin dia dah selesai suratul Fatihah, lalu dia pergi ke Nabi, berbicara dengan Nabi, selesai, maka dia boleh bangun dan teruskan solatnya. Mungkin dia nak rukuk ataupun terus membaca surah setelah suratul Fatihah. Tidak batal, bahkan menyempurnakan solatnya. Bahkan dengan solat ini bahkan pasti diterima oleh Allah. Sebab Rasulullah tidak memanggil melainkan daripada Allah. Nabi itu sahabat yang solat, Nabi memanggil, tak, itu semua takdir Allah, ketetapan Allah, dan ada sesuatu hukum, ilmu, faham daripada Allah diberi pada Rasul untuk umat dia. Gitu. Bukannya tidak ada apa-apa manfaat. Panggilan Rasulullah ini termasuk panggilan daripada Allah. Wahai sahabat, mengapa agaknya kau tidak mahu terus kaku? Ya Rasul, aku sedang solat. Wahai sahabat, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sebab apabila kamu menyahut seruan Allah, maknanya panggilanku adalah seruannya Allah, akan menghidupkan diri kamu dengan kitab Allah, dengan seruan itu. Oleh kerana itu, hendaklah kita fahami hukum dalam Islam tidak boleh dipandu dengan akal kita yang sangat lemah ini. Sebagian orang berfikir dengan akalnya yang lemah, yang jahil, yang bodoh. Lalu ditanya apa sahaja Rasulullah memanggil orang sedang solat. Nabi sendiri ajar kita agar khusyuk dalam solat. Ini perlu pula pergi kat Nabi, kerana dia memikirkan logik itu. Dia tidak tahu bahawa sebenarnya solatnya ada hubungan dengan Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dalam tahiyat. Kalau tak baca ni orang yang solat itu tidak ada solat buat dia.
Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu beri salam ke Nabi. Dalam solat bagi salam kat Nabi. Pada zaman Rasul sedang solat berbicara terus dengan Nabi. Adakah batal solatnya? Tidak batal. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu di sudut bahasa Arab seperti mana Nabi duduk depan kita. Bukan Nabi dah wafat, dikekalkan lafaz tu. Itu yang ada ulama kita khilaf, ada yang tak bagi cakap macam tu. Sebab Nabi dah wafat. Nabi wafat kat dia, Nabi tak pernah wafat dalam jiwa kita. Bahkan kalau kita tak membaca Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu kita terus bagi salam tanpa membaca selawat, itu tidak sah juga solat kita. Maknanya apa? Ada hubungan dengan Rasul. Bagi salam, selawatan Nabi, yuhyikum, kamu akan jadi hidup. Duk perkara tu dalam solat. Lalu bila dalam solat Nabi memanggil, itu sebahagian solat. Nabi berbicara orang yang seolah-olah belum batal solat dia. Sebab perbicaraan Rasulullah bukan satu perbicaraan yang kosong, bab duniawi, bab ternakan untanya, ladangnya, kebunnya. Bukan. Ilmu dan kefahaman Islam. Satu hari sahabat ini ditanya Nabi, mau tak aku beritahu kepada kamu surah yang paling agung dalam Quran? Mahu ya Rasul, nanti aku beritahu. Itu yang dia masuk masjid, dia solat Allahu Akbar. Lalu Rasulullah pun tengok dia, ini orang ni dulu aku pernah janji nak bagi tahu. Hai kamu, mari. Dia teruskan solat sampai bagi salam. Nabi baca ayat Quran. Ayat Quran dia lagi kuat daripada solat sunnah. Itu perlu kita ketahui dan mu'tamad. Perintah Allah Rasul jauh lebih kuat daripada yang sunat. Ini adalah perintah fardu dan wajib. Itu yang Nabi tanya, mengapa kamu tak datang? Aku panggil itu fardu, wajib. Bahkan solat itu tidak batal. Kamu sedang menghadap Allah walaupun berbicara dengan aku. Bahkan dengan cara itu Allah pasti menerima solat kamu. Maknanya Rasulullah hadir bersama solatnya ketika itu. Itu yang dikatakan, difatwakan oleh ulama, solatnya tak batal. Inilah saya sebut. Jadi khusus kalau kita solat sunat, tok imam depan, mari, panggil, mari. Kita batal lah solat situ. Kita tak boleh kata tok imam kita sama kedudukan macam Nabi. Bahkan ulama besar panggil pun tetap batal solat. Siapa pun selain pada Rasul yang panggil, mak bapak sekalipun batal solat. Kalau kita pergilah. Tapi kalau Nabi yang panggil, tak batal solat. Bahkan pasti solatnya diterima oleh Allah. Jangan diterima, jangan ditanya tentang khusyuk ke tidak. Ini cerita Nabi, wasilahnya Nabi dalam solatnya. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, mau tak aku beritahu kepada kamu surah yang paling agung dalam Quran? Mau ya Rasul, seperti mana yang pernah kau tanya juga kepadaku. Surahnya apa ya Rasul? Suratul Fatihah. Quranul Azim. Ma anzalallahu fi Taurati wala fil Injili wa fi Zaburi wal Qur'ani misluha wa huwa al-sab'ul madani wal Qur'anil Azim. Yakni suratul Fatihah. Surah yang kau baca tadi 7 ayat di dalam solat, itu surah yang paling agung. Maka menunjukkan kamu sedang menghadap yang memberi kamu kemampuan dengan kasih kepada kamu membaca surah yang agung, yang mana keluar daripada firman Allah yang maha agung. Itu apa? Itu ilmu dan kefahaman yang masih berada dalam solatnya sahabat tadi. Masih ada hubungannya solat dengan Rasul, hubungannya solat dengannya fadail, keistimewaan, keutamaannya akan surah tadi. Suratul Fatihah dia Nabi sebut.
Apa maksudnya di sini? Maknanya kita apabila bangun menghadap Allah tu satu amalan yang agung. Kita baca Quran, suratul Fatihah, suratul Azam, surah yang paling agung. Sedang menghadap Allah yang paling agung. Ibadah salat, ibadah yang paling agung. Beri salam pada Nabi, selawat atas Nabi, itu adalah perintah yang agung. Kerana kalau kita tak melaksanakannya, tidak sah solat kita. Apakah hubungannya di sini? Hubungannya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kuat. Bila kita dah memahami perintah Allah tu kuat, perintah Rasul tu kuat, lalu berpalinglah dari pesan lain daripadanya. Manusia hari ini ada 1001 seruan, panggilan. Tidak ada satu pun seruan yang boleh kita kata a'zam ataupun azim, agung, melainkan seruan itu memanggil kita kepada Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, itu masyru', disyariatkan oleh Allah. Seruan itu sangat agung, sangat-sangat agung. Mengapa sangat agung? Sebut oleh Rasulullah, nanti orang itu muadzin itu di akhirat Allah panggil dia dulu. Apa maksudnya di sini? Ad-da'i, orang yang manggil kepada Allah, dia menyahut surah Allah lalu manggil manusia kepada seruan tadi. Allah panggil dia dulu. Makna Allah cinta dan suka dia. Lalu bila Rasulullah memanggil sahabat, panggilan Nabi itu atas cinta dan sukanya Allah pada Nabi yang memanggilnya. Sedangkan sahabat itu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila Nabi memanggilnya, kasih sayang Allah tercurah dengan panggilan itu. Mengapa? Mustahil Nabi memanggil ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan daripada apa yang disyariatkan oleh Allah. Mustahil. Itu yang saya sebutkan tadi, ada orang akhir zaman mempertikai. Dia mempertikai. Bagaimana Nabi boleh dapat macam tu? Selain Nabi tak boleh ke? Macam mak pagi kita sedang solat sunat, mak mari pergi kedai. Kita pun pergilah kat mak. Lepas tu pula kita pergi kedai, balik-balik sambung solat. Balik-balik terus sambung rakaat yang kedua. Mak pun tengok, kau solat apa tadi? Solat saya berhujah bahawa Nabi panggil orang sedang solat sunat tak batal. Mak punya panggilan wajib. Saya sedang solat sunat, bagi saya pun tak batal. Ini pemikiran orang akhir zaman. Suka mempertikai, suka membina hukum tanpa usul dan qawaid. Seperti mana contoh, saya pun terima juga. Kita dah masuk bulan Rejab, lalu satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan beberapa lagi ulama-ulama hadis. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Rajab, Nabi akan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masyhur, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan Sya'bannya, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bagilah orang share sana, share sini. Kita tak boleh nak amal doa ini. Doa ini palsu. Bukan Nabi tak pernah cakap, dia nak kata Nabi cakap. Palsu. Jangan baca. Beberapa ustaz kita di Malaysia pun sama juga. Ini bukan hadis Nabi, jangan baca. Dia nak ajar masyarakat gitu. Mereka semua bukan ahli hadis.
Yang ahli hadis pun kata amallah, kerana dia termasuk pada hadis fadail amal. Imam An-Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, Imam Suyuti, semua al-hafiz fil hadis. Imam Ibn Hajar Asqalani, Amirul Mu'minin fil hadis. Tanya dia siapa apa hadis, dia boleh jawab. Imam Suyuti mahfal hadis 300,000. Imam An-Nawawi 200,000. Ibn Hajar Asqalani ratusan ribu lagi. Dia kalau mengajar hadis, Rasulullah ada depan dia. Imam Ibn Hajar Amirul Mu'minin fil hadis. Lalu dia mengatakan hadis ini dhaif, tetapi tetap dia berkata, kami bersepakat, makna di kalangan al-hafiz bil hadis, sesungguhnya hadis-hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhil amal, tidak ada masalah. Kalau dia berkaitan zikrullah, doa, silakan amal. Disepakati oleh Imam An-Nawawi dan beberapa imam-imam hadis. Al-Hataimi juga mengatakan yang sama, tidak ada masalah. Bahkan ramai tok guru, ustaz kita mengamalkan untuk bacanya, imam-imam kita. Mengapa agaknya? Disebabkan ulama-ulama besar dalam bidang hadis seperti mana Imam Ahmad, Syekh Ahmad Syakir, ulama besar di Mesir, mengatakan hadis ini dhaif, tidak maudhu', dia boleh diamalkan. Imam Ahmad juga mengatakan hadis ini dhaif, dia tidak maudhu'. Imam Al-Ghazali, hadis ini hasan, tak dhaif dah. Ulama-ulama tasawuf, ahli al-kasyaf, hadis ini sahih. Kalau lagi halus, sebab ustaz mana nak terimanya riwayat daripada ahli tasawuf, sebab ahli tasawuf tu sesat, kata mereka. Kesimpulannya adalah, soalannya, kalau ditanya hadis dhaif, adakah hadis Nabi? Ya, hadis pada Nabi, keluar pada mulut Nabi. Lalu mengapa ada orang tak mahu mengamalkannya? Sebab tok guru dia kata maudhu', palsu. Sedangkan tidak ada pun hadis ini sampai kepada maudhu'. Hanya ada ustaz hari ini tak tahu mana dia riwayatkannya, mana dia ambil, kata bukan hadis Nabi. Bahkan Syekh Al-Albani ni ulama besar dalam bab hadis lah, adalah geng-geng sebagian guna dia. Dia pun kata hadis ini dhaif. Lalu hadis ini boleh diamalkan oleh semua umat Islam, selesai. Lalu yang duk share-share tu bukan ilmu. Mereka tidak sampai pada taraf mujtahid. Ulama hadis pun baca, dia bukan ulama hadis. Kalau kita nak ambil hadis, biar pada ulama hadis. Guru-guru ulama-ulama kita di tanah Melayu ni dah sampai peringkat ulama hadis. Mereka belajar darul hadis, sehingga hafal Quran tu wajib, kemudian hafal hadis beribu-ribu. Dekat Indonesia ada seorang Habib dulu, dia hafal hadis dah hampir 100,000 pun dia baca doa ni, hadis Nabi. Dia kata, guru saya menghafal hadis 100,000 pun dia baca hadis ni, diijazahkan. Ustaz kita di Malaysia kata maudhu' tu, kita tengok banyak hadis, berapa hadis dia hafal ya. Dia pun bukan darul hadis, bukan alirannya dia sudah hadis. Itu yang bercakap, kita minat pula share, kita pula dah tak baca dah. Macam mana hati kita boleh semudah-mudah itu menerima cara ilmu gitu? Macam mana hati kita boleh terpikat sungguh dengan cara ilmu gitu? Masya Allah, hati bagaimana sehingga tertarik dengan perkara-perkara gitu. Ada 1,000 ulama, 999 semua baca dia, seorang dia enggan membacanya. Lalu ada orang berminat nak ambil yang seorang tu. Itu kaedah akhir zaman. Itu pasal Rasulullah kata, kalau berlaku apa-apa, kamu carilah yang banyak, jangan ambil yang sikit. Yang banyak kata apa? Amal.
Bacalah sepanjang pada bulan Ramadan ini. Bulannya Rejab, baju sambung pula bulan Syaban punya Ramadan pun baca. Tidak ada masalah, sebab ini doa. Adakah doa boleh menggugur keiman? Adakah doa menyebabkan diharamkan kita sehingga dapat dosa bila baca doa tu? Bahkan kata ulama, kalau taraf hadis tu maudhu' sekalipun boleh baca. Hanya kita tak kata Nabi yang baca, itu saja. Mengapa agaknya dia timbulnya maudhu'? Sebab mereka tersalah dalam kaji hadis. Ulama kita yang baca tak pernah kata Nabi kata, tak pernah kata Nabi sabda, tak pernah kata Nabi baca. Ulama yang baca. Lalu diambilnya, kira pun cari hadis ni tak pernah jumpa pun dalam kitab hadis. Kan kita kata ulama yang menulis susun doa ini. Lalu tiba-tiba dicari tak jumpa Nabi dalam doa tu, kata ini maudhu'. Begitulah kajian mereka. Kita kata ulama punya, ulama yang tulis. Itu pasal golongan-golongan ni, salah satu ni dia tak terima kalau kita sendiri buat doa. Tapi mereka sendiri buat doa, dia terima pula. Saya sendiri pun pernah dengar ustaz gitu juga cakap, kita kalau baca doa, bacalah doa Nabi. Doa Quran ke? Doa kita sendiri tak boleh. Kita pun banyak juga nak doa kepada Allah, tak boleh, kena Nabi juga. Iyalah. Oh gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu telah suruh kamu doa kepadaku. Kata ulama, kaidahnya adalah tak kisah doa Nabi ke bukan, kamu doa ke Allah. Walaupun hati kamu berbisik doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tidak ada syarat, kata ulama. Boleh saja doa. Lalu ustaz tu kata kita kena doa yang Nabi saja. Tak boleh doa pada Habib ni, tak boleh doa pada kitab ni. Kitab-kitab doa yang bukan doa Nabi tu semua haram dibaca tu. Wah. Disiplin sungguh pendapat dia tu. Orang awam bolehlah dia berbicara. Kalau saya sendiri, saya tak tanya dia. Imam Masjidil Haram bila dah selesai habis baca Quran, tengah diri belum rukuk, dia baca qul sadaqallah, doa khatamul Quran. Dan di dalam khatamul Quran doanya adalah Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa taraf an-nahar. Soalannya, adakah ini doa Rasul? Jawapannya ijma', kata ulama telah disepakati ini bukan doa Rasulullah. Lalu Imam Masjidil Haram baca, yang ustaz tu pula kata tak boleh baca. Satu. Yang kedua, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan membaca doa khatam Quran di dalam solat dia? Tidak. Yang berfatwa boleh adalah Imam Ahmad bin Hanbal saja. Lalu bagaimana kamu melarang kami tapi kamu buat okey je? Pemikiran bagaimana kamu ni? Pemikiran bagaimana? Itu yang maksudnya kembali pada ayat ni. Mereka adalah orang-orang yang memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang bertentangan dengan panggilan Rasulullah. Apa maksudnya di sini? Mereka menyuruh kita kepada pendapat mereka, bukan memanggil kita kembali balik pada usul agama. Mereka mahu mengubah pemikiran kita. Lalu inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala kata, kamu jangan menyahut seruan mereka itu. Sahutlah seruan aku dan Rasulku. Mafhum mukhallafah, barang siapa yang menyahut seruan daripada Allah dan juga Rasul,
Kalau ayatnya Allah Subhanahu wa taala kata, "Idza da'akum lima yuhyikum." Kalau kamu menyahut seruan, hati kamu hidup dengan Quran dan kefahamannya. Tapi kalau kamu meninggalkan seruan Allah dan juga Rasul, hati kamu mati. Itu mafhum mukhallafah, maksud di sebaliknya. Jadi sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul melalui ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa'lamu, hendaklah kamu ketahui, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dia menghalang, dia membentengi akan seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang mana kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Allah menguji. Bahkan dia boleh disebut Allah Maha menguji. Apa maksudnya? Kalau Allah menguji kita, benar-benar kita diuji. Kalau Allah menguji kita, benar-benar kita berada dalam ujian. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hendaklah kamu ketahui bahawasanya harta benda yang kamu ada, anak-anak kamu yang berada dengan kamu, fitnah, dia ujian buat kamu semua. Lalu nak dari mana harta kita, kecil besar semua ada, itu fitnah, ujian. Anak kita pada kecil pun ujian, sampai ke besar pun ujian. Nak lari mana kita? Ini juga Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala berterusan. Mengapa? Agar kita berjaya daripada setiap ujian. Mungkin harta yang kecil kita ada, ujiannya tak besar, tapi kita bersabar dengan harta kita, di situ ada pahalanya. Orang yang memiliki harta yang banyak, yang besar, itu ujiannya besar juga. Orang yang bisnes, kalau untungnya satu hari RM10, RM15, mana ada orang yang sama bisnes satu hari masuk 15 juta? Mana ada orang yang mana bisnes itu sebulan masuk berbilion-bilion? Tak sama pemikirannya dengan orang yang mana satu hari boleh kadang RM5. Kalau hujan tak ada langsung, satu bulan bolehlah 600. Sama ke ujiannya? Tidak sama. Walaupun angka tu nampak mewah kat berbilion-bilion, tapi kita tengok berapa banyak syarikat besar buang kerja beribu-ribu orang. Jadi siapa yang bertahan yang 600 sebulan tu? Tanya makcik berapa lama kerja makcik? 40 tahun dah. Ya, orang-orang kerja tu lepas 2 tahun kerjanya, walaupun dulu gaji besar kena buang juga. Apa maksudnya di sini? Tak, semua manusia kecil ke besar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dilihat besar ke kecil. Usulnya adalah fitnah, kamu dalam ujian. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala apabila telah memilih seseorang itu, dia adalah beriman kepada Allah. Allah menguji dia. Dia buat dosa, dia buat salah, tapi tidak sampai peringkat untuk keluar Islam, sampai tak ada Tuhan, sampai tinggal ke Rasul. Tidak. Dia kembali kepada Allah Rasul, kembali balik kepada agamanya, kembali balik kepada Islamnya, imannya. Kerana apa? Allah menghalanginya untuk sampai kepada kekafiran. Dosa kita banyak, tapi tetap kita bersyukur walaupun banyak dosa. Mengapa agaknya? Sebab Allah menghalang kita walaupun buat dosa, tapi tak ada sampai kita nak kafir. Itulah maksud ayat ni. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi apabila seseorang dah dipilih menjadi kafir, Allah halang dia untuk beriman pula. Mengapa agaknya? Sebabkan memang akhir pada kehidupannya sebagai orang kafir juga. Kalau dia beriman, main-main imannya.
Mana cerita orang-orang yang munafik pada zaman Rasul, bahawasanya wa matu wa hum kafirun. Mereka hidup macam orang Islam, tapi Allah kata mereka mati kafir. Nah, zahirnya nampak Islam, matinya kafir. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sekali, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan segala ilmu milik Allah, segala pengetahuan milik Allah, hati kita pun milik Allah. Hanya kita mohon, ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah memberi hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah masih merahmati kita, walaupun kadang-kadang hati kita lalai dan berpaling, cuma tidak sampai kita keluar daripada Islam ini. Bahkan kita mencari Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.